Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada pagi Ahad ni kita akan sambung perkongsian daripada buku ini, buku Millionaire Success Habits. Yang ditulis oleh Dean Graziosi. Okey. Ini adalah episod yang kedua, sesi yang kedua kita bincangkan buku ini. Dan dalam sesi yang lepas, dalam sesi yang pertama, kita dah bincang ataupun saya dah kongsikan mengapa in the first place nak dikongsikan buku ni kan. Tu siapa yang tertinggal, siapa yang nak dengar benda tu boleh tengok pada episod yang pertama. So purpose dan motivasi diri saya secara peribadi dah dikongsikan juga, dan juga kita dah cover dia punya mukadimah lah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya introduction sehingga ke part yang terakhir yang kita tak sempat pada 2 minggu lepas, tak silap ni pada episod yang pertama tu. So kita akan habiskan dia punya introduction ni, dan hari ni insyaAllah kita akan cuba habiskan chapter dia yang pertama. Ok, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur lana min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Okey. Secara ringkas dalam episod yang pertama itu, of course secara peribadi saya dah kongsikan kenapa saya baca buku-buku begini dan kenapa dirasakan nak dikongsikan dengan yang lain juga. Kemudian dalam introduction buku ni pun dah dimulakan dengan dibawa satu cerita orang yang berjaya, bagaimana dia bermula dan apakah tangga-tangga ataupun apakah batu asas yang sebenarnya membantu dia untuk akhirnya berjaya kan. Dan direlatekan dengan sebenarnya ada habit-habit, apa bahasa Melayu habit ni, faham kot lah habit ni, tabiat ke, ataupun benda yang memang dah jadi sebahagian daripada kita, yang kita buat secara sedar atau tidak, secara berterusan. Itu yang sebenarnya membezakan orang yang kita nampak berjaya dengan yang tidak. So dalam buku ni dia fokus kepada habit. Kemudian juga untuk capai habit tu dia biasanya memerlukan komitmen yang tertentu lah. Dan juga dia ceritakan juga dengan, dia bawa satu analogi bahawa kalau kita ada resipi, kita boleh shortcut kepada hasil yang kita nak kan. Contohnya dia kata kalau orang yang nak boleh masak masakan yang sedap tu, kalau dia lalu jalan tradisional, dia kena training yang panjang, appreciate setiap bahan tu, apa bau dia, berasa dan sebagainya, sehingga dia boleh create resipi yang hebat. Tetapi orang yang nak create benda yang sama tanpa nak melalui benda tu, terus dia kata beli je lah resipi tu dan buat, dan akan dapat benda yang sama juga kalau kita ikut ingredient yang tertentu. So dia kata buku ni nak cuba macam tu lah. Maknanya orang yang berjaya ni sebenarnya kebanyakan mereka melalui jalan yang panjang, pengalaman peribadi yang panjang untuk sampai kepada end result yang dia nak. So dia kata kalau kita dapat petik ataupun cungkil resipi-resipi tersebut, kita boleh shortcut ke situ lah untuk kita ada ingredient tersebut dan kita apply. So itu dia punya orang kata apa, motivasi macam mana buku ni ditulis. Okay. So kalau siapa yang pernah lalu modul macam ISK dan sebagainya, dia punya tema tu sama lah. Dia kata kalau kita dapat cari apakah sunatullah dalam yang menyebabkan perubahan sejarah tu, kita apply benda sama, kita akan dapat benda sama. Dan Allah telah janjikan dalam Quran, sunatullah tidak akan berubah. So jadi kalau kita tahu formula dia, kita tahu resipi dia, kita boleh apply untuk result yang kita idamkan, insyaAllah. Okey, kita terus sambung kepada part introduction yang last ni yang tak sempat recover dalam episod yang pertama. Tajuk dia ialah Small Shift Yield Big Results. Okay. Sebab kadang-kadang kita nak perubahan yang besar dalam keadaan kita sekarang, keadaan ekonomi kita sekarang, keadaan kewangan kita sekarang, contohnya dengan keadaan yang kita idamkan. Tapi dia kata kadang-kadang orang silap faham. Orang anggap kena buat satu perubahan yang besar, yang drastik. Tapi kita kat sini, sebenarnya shift yang sikit tu sebenarnya boleh menyebabkan result yang besar. So dia bawa satu analogi kat sini. Sekejap analogi tu kat mana? Belum. Itu chapter pertama. Nak bawa cerita tu pula. Dia kata dalam konteks kalau kita compare lah diri kita dengan orang-orang yang berjaya tu kan, sebenarnya kadang-kadang kata habit tu macam taklah nampak drastik. Dia bukanlah
kehidupan dia tu macam bukan manusia. Tetapi orang kata apa? Perubahan-perubahan yang nampak kecil tu, tapi dia sebab konsisten, dia menjadi habit. In the long run tu dia menghasilkan satu impact yang cukup besar. So ceritanya dia kata, kalau kita dapat identify apakah habit mereka, dan kita identify kat mana habit kita sekarang yang perlu diubah untuk menjadi habit macam mereka, itu dia punya pokok cerita. So idea ni ialah macam mana nak replace, macam mana nak menggantikan habit yang kita ada sekarang kepada habit-habit yang kita akan identify nanti. Walaupun sebenarnya ada setengah benda ni, dan kebanyakan benda ni kadang-kadang bukan kita tak tahu. Cumanya dia ada balik kepada poin yang kita cover sebelum ni. Adakah kita mempunyai komitmen untuk bina habit tu kan? So kalau kita tengok kebanyakan orang yang berjaya ni, kita tengok dia bangun dan start productivity harian dia pukul berapa. Biasanya memang morning person lah. Dan kadang-kadang kita ni mengidam nak berjaya, tapi kita tak willing untuk ubah habit kita kepada orang yang bangun awal kan. Kita biasanya tidur lewat, pagi tu bangun-bangun tu macam masih blur-blur lagi kan. So itu nak maknanya dia bukan, kita tahu resipi pun, kalau kita tak nak apply, tak jadi jugalah. Kita hanya tahulah, oh dia berjaya sebab tu. Tapi kita tak boleh capai lah. So itu first kata, betul tak kita nak? Kalau kita nak, kita boleh identify dan kita kena apply, InsyaAllah. Okay. So dia kata ada 1001 lah. Ini bahasa Melayu 1001 lah. Kalau kat sini dia sebut there's a million ni juta kan. Million different paths to success. Tapi dia kata yang shortest way possible ialah dengan create habit tu dalam diri kita. Sebab dia akan merubah banyak benda dalam kehidupan kita. So dekat sini dia kata, dan benda ni biasanya betul bagi orang yang actually beli buku macam ni ataupun pergi baca benda yang similar lah. Dia kata, okay, sekarang ni biasanya you start baca buku macam ni, ataupun you start dengar podcast tertentu, kuliah tertentu, biasanya ada reason dia, ada sebab dia. Tapi unfortunately kebanyakan kita, bila kita start je, kita akan terus macam apa yang nak kata, tak istiqamah lah kalau bahasa kita kan. Okay. So sebelum you berhenti ke apa-apa, dia kata, so make sure you clear balik. You ada reason kenapa you start buat benda something tu. Make sure you commit until the end. Otherwise, dia hanya seperti yang sebelum ni lah. Kan? Dan kehidupan kita kadang-kadang banyak je. Pernah kita terdetik untuk, aku kena berubah ke apa. Tapi biasanya, baru nak mukadimah tu, kalau dalam bahasa kita, syaitan berjaya menyebabkan kita tidak istiqamah lah. Tapi kalau dalam bahasa umum ni, dia kata, komitmen tu maknanya you have to really, betul ke nak, put the commitment. So kat situ. Dan ni saya akan quote apa yang dia sebut dalam perenggan terakhir, introduction dia. It really doesn't matter who you are or what your situation is. Maknanya, okay, apa keadaan awak sekarang dan sebagainya, tak ada masalah. That's not the point, kan? Whether you are a college student unsure if the world still has the opportunities that your parent had, or you're someone ready to tap into your full potential and start something new, this book can help. Okay, dia kata, sebab kadang-kadang orang yang kita sendirilah kan, kadang-kadang dalam situasi yang berbeza. Kadang-kadang kita student yang pun tak tahu nak buat apa dengan hidup aku ni ke depan, ataupun dan sebagainya. So dia dalam buku ni dia banyak guna this analogy. Dia kata, it's time to stop being the thermometer of life and start being the thermostat. So tak tahulah familiar tak dengan thermometer dan thermostat. Kalau lelaki biasanya mungkin biasa, mungkin familiar. Kalau perempuan tak tahulah familiar ke tidak kan. Tapi tak tahulah, tahu ke apakah thermometer, rasanya semua orang tahu. Tapi thermostat tahu tak apa benda? Sebab kalau tak, setiap kali dia cakap, kita kan nak jadi thermostat, bukan nak jadi thermometer. Tu satu cerita lah kalau kita tak tahu faham benda tu kan. So dan dia sebut, kebanyakan kita mengharapkan a lucky break untuk datang kan, a big break. Macam bilalah nak aku punya, bahasa orang tu big break lah kan, maknanya tiba-tiba satu opportunity besar datang di riba kita kan. So dia kata, stop hoping for a break to magically come. You are the one that have to create your own break. So before we go into the how, I want to share with you the why.
Okay. So banyak buku ataupun kalau kita tengok satu benda yang similar lah sebenarnya. Biasanya orang memang pergi kepada situ sebab dia nak tahu macam mana awak jadi kaya, macam mana awak berjaya dan sebagainya kan. Tetapi satu benda yang kadang-kadang kita tak willing untuk pergi ialah untuk faham kenapa, why. Sebelum kita cakap how. Sebab kebanyakan mereka, kenapa dia boleh berjaya? Kerana why dia tu. Dan why dia tu yang men-trigger how dia. Kalau kita sebenarnya tidak settle why tu, kalau nanti dibagi pun resipi how tu, in the end kita tak buat juga. Dalam Islam sama je. Contohnya apa? Dalam nak mengejar pahala yang banyak, ada resipi-resipi yang dibagi yang kita tahu pun. Contohnya solat secara individu dengan solat berjemaah. How? Dengan cara itu, dengan how tu kita dapat gandaan yang berganda-ganda. Dah tahu pun tak buat juga. Kenapa? So sebab kita tak settle why. Adakah kita tergila-gila nak pahala kan? Maknanya kalau tak settle benda tu, bagilah resipi banyak mana pun, Lailatul Qadar ke, gandaan banyak ni, tak buat juga kan. So rupanya sebenarnya kalau nak berjaya tu kena settlekan why dulu dalam diri kita. Sebab kalau why tu tak settle, ceritalah banyak mana pun, peluang macam mana pun, dia tak pergi juga kan. Dia akan stagnan di situ. So biasanya kalau kita tengok buku mana-mana yang cover kejayaan dan sebenarnya, kita akan tengok satu similar pattern. Dia akan cover why dulu. Dan kalau kita tak willing, tak nak dengar ni, aku nak tahu macam mana je. Itu first character yang menyebabkan kita sebenarnya tak akan berjaya juga in the end, kalau kita tahu pun jawapannya. Sebab kita tak ada, kita tak go to the root cause. Okay, itu mukadimah dia. So dia kata dia akan kerap guna terminologi kan, analogi. Dia kata kita nak berhenti jadi termometer, kita nak jadi thermostat. Secara ringkasnya, termometer ni ialah mengukur suhu kan. 30 darjah Celsius. Kalau zaman COVID ni, kita ada yang tembak kadang itu keluar apa kata, keluar suhu punya bacaan tu kan. Tu termometer lah tu. Tapi thermostat dia mengkontrol suhu kan. Maknanya kalau orang yang biasa dengan kereta, dia yang kontrol dekat radiator tu kan. Maksudnya kalau in case ada yang tengok ni tak familiar dengan fungsi kereta punya cooling system tu, secara ringkasnya, kalau orang yang memang tak biasa lah, kita cakap bahasa yang paling mudah sekali, kalau kita buka hood kereta, bonnet kereta tu, depan kereta tu, yang paling biasa kita akan tengok, yang paling depan tu biasanya ialah radiator yang kita isi air tu kan. Kalau overheat tu sebab air tak ada ke apa kan. Tu radiator, dalam tu ada air. Fungsi dia apa? The whole system tu, air tu sebenarnya akan pusing masuk ke engine block tu, dan dia akan pusing balik sampai ke radiator tu. So ceritanya ialah engine tu akan jadi panas. So untuk menyebabkan dia tak terlalu panas sampai dia overheat, dia perlu disejukkan. So air yang lalu tu lah yang akan ambil haba dia. So engine tu akan bagi dia punya sebahagian daripada haba daripada air tu, menyebabkan air tu jadi panas. So air tu akan pergi balik sampai ke radiator. Dekat radiator tu pula dia macam ada sirip-sirip yang menyebabkan udara lalu, dia pass pula. Ni haba ni bagi kat udara tu pula. So udara tu masuk sejuk, keluar panas. So air tu pula dah panas tu jadi sejuk balik ataupun kurang panas, dan dia pergi ke enjin tu balik, dia ambil balik haba, dan dekat sini dia bagi kat udara. So kitaran tu berterusan sehingga enjin tu tak terlalu panas lah kan. So dia akan maintain sebab air tu sentiasa ambil haba daripada enjin, dan air tu pula dia bagi kepada udara tu. So sebab tu kalau kita kereta kita tak bergerak, idle, kita biar enjin tu bergerak lama, dia perlukan udara tu, sebab otherwise dia tak boleh nak bagi air tu, tak boleh nak pass haba tu kan. Sebab tu kalau kita biasa kereta tu idle lama, kita akan perasan tiba-tiba bunyi bising sebab kipas tu on kan. Sebab kipas tu untuk paksa udara tu ambil haba tu kan, otherwise enjin tu akan panas. Itu ceritanya lah. Sebab kalau kita berjalan, memang udara lalu. Tapi kat mana thermostat tu? Thermostat tu, okay, sebelum nak sampai ke situ, enjin tu pula dia ada ideal temperature dia. Kalau masuk enjin tu sejuk, dia tak bagus untuk enjin tu kan. So bila kita baru start, dia nak cepat naik. Dia tak nak, kalau awal-awal lagi air tu dah menyejukkan dia, lambatlah pula dia nak panas. So dia tak bagus. So dia nak cepat panas, tapi sampai pada suhu yang tertentu, dia nak disejukkan supaya temperature dia maintain kan. Sebab kalau air tak ada ke apa, contohnya kalau radiator bocor, air tak ada, dan dia akan overheat kan. So dia nak disejukkan, tapi dia tak nak disejukkan dari awal. So kat situ thermostat tu yang
dekat cap kalau kita buka radiator tu kan, kalau kita pasang ada spring dan sebagainya, so ada mekanisme tertentu yang menyebabkan dia akan tunggu enjin tu masa nak panas, dia biar naik sampai tempat tertentu, dia akan start menyebabkan air tu berpusing. So itu cerita dia. So thermostat ni dia maksudnya dia fungsi dia untuk mengkontrol suhu lah. Maknanya dia akan kontrol, okay, biar dia cepat naik, tapi sampai suhu ni kita akan sejukkan dia. Kalau termometer macam yang kita tengok dekat dashboard kereta tu, dia naik, dia bukan berhenti. Kalau dah panas pun dia just bagi tahu kita lah, oh dah naik ni, panas kan. So kita yang kena kena stop engine ke apa. Kalau kita tak perasan, dia akan overheat, berasap lah gitu. So kita tak nak je termometer je yang kita tengah teruk ni kan. Ekonomi kita kan. Kita nak je thermostat kita yang merubah dan kontrol benda tu kan. Okey, insyaAllah. Okey, kita akan masuk kepada bab yang pertama. The time is right to change your habit. Susah juga kadang-kadang nak translate setiap benda ni. Tapi maknanya kalau kita ambil in context, inilah masanya untuk kita ubah habit kita, tabiat kita. Inilah masanya. Jangan berdalih lagi. So itu dia punya konteks. Okey. Dan dia quite interesting kat sini sebab dia very contextualize kepada American punya audience lah kat sini kan. So dia ambil reality ekonomi Amerika. Tapi rasanya ada similarity yang kita boleh cuba ambil. Okey. So dia kata sekarang ni masa yang agak interesting lah, dalam keadaan ramai orang yang jadi struggle financially dan peluang pekerjaan dan sebagainya. Okey, dia cerita tu. Lepas tu dia ada satu persoalan yang dia tanya. Do you feel like you are not getting the results you desire or deserve? Well, besides technology affecting this outcome, another factor exists that you may not be even aware of. Okay, so dia kata, anda ada rasa tak sekarang ni kita macam tak dapat result yang kita rasa kita deserve dapat result tu, tapi kenapa tak dapat so dia kata okay, ada satu isu ialah isu teknologi lah, yang mana kalau buku ni address generasi yang lebih senior, perubahan ke zaman teknologi ni ada effect something. Tapi dia kata ada faktor lain sebenarnya yang ramai kita tak sedar. Okay, dia kata the good news is berita baik dia ialah kalau anda rasa anda dah buat macam-macam, anda dah cuba macam-macam tapi tak berhasil, anda bukan gila lah, you are not crazy, because that is actually happening, dan ada reason di sebaliknya yang dia nak ceritakan. So it's not your fault. Jangan bukan salah anda lah kalau anda rasa macam aku dah buat macam-macam dah, kenapa tak jadi so dia kata ada reason di sebalik itu dan dia nak cerita. So subtopik dia ialah productivity versus income. Ni quite interesting untuk kita appreciate juga aspek ni, especially kalau kita orang muda ataupun pelajar yang akan pergi ke zaman berkejaya dan sebagainya. Benda ni agak interesting kalau kita dapat fikir awal supaya kita fikir okay, so kalau dengan reality begitu sepatutnya aku prepare macam mana. Okay, dia ada beberapa graf yang dia letak kat sini nak tunjuk pun dia terlalu kecil pula, tapi akan cuba cerita lah apa graf ni. So dia kata pernah tak rasa ni, kalau orang yang dah bekerja mungkin akan rasa lah, kita rasa macam kita dah busy dah, kita dah sibuk dah, kita buat kerja macam-macam dah, tapi kenapa masih situasi kewangan kita masih sempit? Tu satu soalan dia bawa. Dia kata dan kita nak bincang kat sini, kenapa orang sekarang kalau compare dengan orang dulu, generasi bapak kita contohnya, macam kerja makin busy dah, makin sibuk dah kerja, tapi income tak pula makin banyak. Kenapa ni? So itu dia kata satu benda yang kita kena realise hakikat yang telah berlaku kat dunia ni. Okay, so dia bawa satu graf, dan graf ni graf US lah. Dia kata daripada, kalau saya cuba cerita graf ni, dia tunjuk daripada 1950-an sehingga 1970 lebih, 75, 80, sebelum 80 lah. Dia tunjuk dia punya ratio antara productivity dan income yang dia dapat per hour. Kalau kat US ni memang dia cakap per hour kan. So dia macam sama tau. Maksudnya orang yang lebih productivity, income dia akan naik sama. Productivity, faham kot productivity maknanya amount of kerja yang kita capai. So maksudnya kalau kita ambil kerja yang dulu tu, maksudnya kalau buruh tu kalau dia angkut 10 kilo dengan dia angkut 20 kilo, ratio income dia akan berganda sama.
Tapi kalau dia kata interestingly sampai dekat tahun 75 sampai ke sekarang tu buku ni 2016 dia detach tau. Maksudnya kalau kita makin productivity pun income tu dah stagnant. Maksudnya after certain point tu lagi kita produktif pun income tak naik. Lagi produktif pun lagi banyak kita hasilkan pun income tak naik. So itu dia kata macam kalau orang tak perasan benda ni, dia akan tertipu dan dia ingat lagi banyak dia buat kerja, lagi banyak income dia dapat. Sedangkan dalam reality US masa sekarang dah tak begitu. Kan ada certain limit yang menyebabkan dah tak berkait langsung antara income dan productivity. Itu satu cerita. So dia kata sebab tu orang sekarang ni, kalau kita kata aku rasa macam aku dah as busy as ever lah. Maknanya paling nak kata apa sibuk, dah tak ingat sibuk tak ingat dah kan. Tapi kenapa masih kat sini dia sebut pasal gap income gap maksudnya makin jauh jurang pendapatan tu makin jauh. Sedangkan dah sibuk dah. Kalau kita tanya orang yang pendapatan yang struggle financially dan cuba bekerja 2 kerja 3 kerja, tak tahu kat Malaysia berapa ramai. Rasanya ada juga orang yang begini, macam dia ada siang ada kerja, malam ada kerja lain juga. Kalau kat US tu setengah orang sampai 3 kerja kan, sebab dia ada hourly punya base kan. Tapi dia kata income still macam tu So kenapa itu satu cerita berkenaan dengan so ada reason dia yang dia cakap pasal masa industri punya shift dan sebagainya lah. Okay, saya tak akan pergi detail yang tu. Just nak kata kita kena realise ada something yang berlaku yang menyebabkan kita tak boleh nak anggap seolahnya lagi banyak kita buat kerja, lagi banyak income dalam reality yang berlaku pada negara kita gitu So wallahualam kalau kita nak relate dengan Malaysia pula kan, macam mana? Adakah kita di fasa mana negara kita ni? Lepas tu dia tunjuk pula perbandingan antara top 1% dalam negara punya income dengan bottom 90%. Macam mana? Besar tu kan. Maknanya dalam 100% tu dia ambil yang 90% yang bawah punya income dengan yang 1% yang kat atas. So dia compare yang top dengan yang kebanyakan majority yang kat bawah tu sampai 1980. So dia punya, kalau tunjuk graf ni tak dapat pula nak tunjuk, tapi quite interesting lah sebab bila tunjuk graf tu, orang yang top 1% dengan yang bottom 90% sampai kepada 1980, ni cerita US lain tu juga, dia dalam graf dia macam almost insignificant. Dia berbeza sebab dia orang kaya dengan miskin kan. Tapi dalam graf ni, sebab graf ni dia tunjuk dalam skala apa ni kan. So tapi dia kata dia tunjuk kat sini graf daripada data ni 1980 sampai 2016. Okay, dia tunjuk peningkatan peningkatan pendapatan 90% yang bawah ni daripada 80-an sampai sekarang telah meningkat sebanyak 15%. Maknanya ada peningkatan gaji tu, tapi 15%. Sedangkan yang top 1% tu telah meningkat 138%. So maknanya yang kat atas tu makin berganda dah dia punya income. Tapi yang 90% rakyat yang lain ni hanya meningkat 15% dalam masa 20 tahun. Oh bukan, 30 tahun. Sekejap, 80, 90, 40 tahun. Dalam masa 40 tahun hanya meningkat 15%. So dia kata ni satu benda yang alarming lah kalau kita dari peringkat orang yang membuat polisi dan sebagainya. Kita kena tengok jugalah benda ni kan. Tapi dia nak cerita kat sini. Kat sini biasanya orang bercerita benda ni dalam angle yang pertama. Kalau kita kat angle pertama ialah angle sepatutnya policy maker buat apa untuk memastikan kemaslahatan masyarakat. Tapi kat sini dalam buku ni dia nak bawa perspektif kedua. Dia kata betul, kita boleh kata kerajaan sepatutnya buat something. Tapi kalau kita jadi, macam tu dia cakap awal tadi, kalau kita jadi termometer, kita hanya akan jadi nasib kita lah. Kalau kerajaan buat something tu, alhamdulillah. Kalau dia tak buat, na'udzubillah kan, kita hanya jadi mangsa keadaan. So dia nak bawa dalam mindset yang kedua kat sini ialah kita kena jadi orang yang tidak terkesan dengan apa orang lain buat. Maksudnya sebab kalau kita nak, yang tu kat mana dia sebut kalau kita nak compare, kat mana pula tadi tak apa, tu ada kat tu. Sebab kalau kita nak compare dalam keadaan yang sama, still ada orang yang berjaya dan still ada orang yang masih ditakut lama. So maksudnya kita nak jadi orang yang tidak sentiasa jadi mangsa keadaan
oleh situasi semasa kan. So itu cerita buku ni lah. Maksudnya macam mana nak menjadi orang yang tidak terkesan dengan realiti ni. Dia kata okay, sebab dia kata dalam kita melihat maksudnya statistik yang ada, dia kata ada top class ataupun higher income bracket, lower income, ataupun social punya benda-benda lah. Dia kata adakah kita sentiasa nak jadi orang yang jadi mangsa keadaan situasi semasa? So sepatutnya kita kata kita yang create kita own punya projection diri peribadi kita. So itu cerita dia lah. Tapi dia bawa kisah tu kenapa? Sebab dia kata kalau kita masih ikut style follow the flow, kita kena sedar hakikat dunia sekarang ni perubahan dia menyebabkan kalau just orang yang ikut follow the flow je, dia akan jadi mangsa keadaan. Sebab memang keadaan tu berubah macam tu. Maksudnya Malaysia, kalau kita ambil konteks Malaysia pun nak jadi ke arah negara yang maju kan. Tapi kalau kita tengok negara-negara yang maju, kebanyakannya lah, dia menghasilkan hakikat tu, dia menghasilkan gap tu makin besar. Dia ada faktor-faktor yang susah nak dielakkan kat situ. Dan kalau orang yang hanya follow the flow tu, dia akan duduk kat mana tu nasib dia lah kan. So kita nak jadi orang yang kita actually pass our own chart our own path. Okay. Kemudian dia bawa satu cerita pula. Okay. Now, apakah measurement sukses kita? Of course, dalam chapter ni kebanyakan dia cerita pasal duit lah. Sebab tu saya punya cerita pasal duit lah. Sebab dia punya tajuk buku tu pun isu finance, isu duit. Dia kata sekarang ni pula kadang-kadang orang set dia punya goal tu tanpa realise ada implikasi pada goal dia tu. Contohnya dia kata pasal word dia ni middle class sebab ramai orang of course lah dia nak tak niat cita-cita dia taklah sampai nak jadi millionaire ke apa, tapi tak apa, insyaAllah as long kita bukan jadi bottom class ni, kita jadi middle class, insyaAllah boleh survive lah kehidupan financially Tapi dia kata kalau ambil contoh US tadi, biasanya golongan ni kalau kita pergi dalam sikit, detail sikit, sebenarnya of course income dia cukup lah, sufficient, dia boleh hidup, dia tak sesak sangat. Tapi kalau kita tengok macam mana dia nak capai benda tu, suami isteri kena kerja, anak sepanjang hari kat nursery. So dia cerita yang kebanyakan bila baca ni macam ni realiti kita sekarang lah. Kita boleh hidup, Alhamdulillah, rezeki ada. Tapi sebenarnya quality life tu kadang-kadang dia drag ke paras yang agak minima. Sehingga quality keluarga apa semua tu agak terjejas sebab kita nak make sure pendapatan kita okey lah, Alhamdulillah kan. So dia kata itu ke target awak? So soalan dia ke situ lah, macam awak nak selamanya macam tu ke? Kehidupan tu Alhamdulillah financially okay, stable. Tapi kalau kita tengok quality kehidupan dengan family, dengan suami isteri, dengan anak semua tu sebenarnya agak minima kan? Dan happiness pun agak minima. Itu satu lagi perspektif yang dia bawa. Dia kata apa sebenarnya, cuba fikir balik awak punya goal dalam aspek financial kehidupan tu macam mana? Itu ke sukses yang awak nak? So itu cerita dia yang satu lagi perspektif Okay. So dia kata remember, you nak jadi termostat, bukan jadi termometer. Maksudnya kita nak jadi orang yang merubah suasana kita sendiri, bukan hanya suhu yang kita baca dalam termometer tu bergantung pada surrounding yang lain. So kita nak begitu. Satu lagi topik yang seterusnya dibawa, quite interesting juga. Kalau dalam bahasa Inggeris dia, money is not evil. So duit ni bukanlah kejahatan. So bila baca ni quite interesting juga sebab tak tahu kita ada tak persepsi ni kan, maksudnya duit tu jahat ataupun duit ni punca kejahatan dan sebagainya, yang menyebabkan ada pihak yang menjadi golongan yang agak anti duit, agak anti duit So of course cara dia cerita kat sini from a materialistic punya side jugalah. Dan justification dia pun from that perspective Tapi some of the yang dia cerita tu, kat sini saya cuba cernakan dalam konteks macam mana orang Islam lihat benda ni kan. Satu benda yang kita kena faham dalam hadis pun ada sebenarnya, ialah bunyi dia ni'mal mal kan. Maksudnya harta yang terbaik tu adalah harta yang di tangan orang mukmin, atau kama qala. So kita kena ada mindset macam tu. Maksudnya mafhum dia apa? Mafhum dia harta tu paling baik dia berada di tangan orang mukmin lah. Sebab
bila harta tu dia berada di tangan Uthman, Abdul Rahman bin Auf, kita tahu dia pergi ke mana dan hasilnya apa kan. Berbanding kalau harta tu terkumpul di tangan orang-orang yang sebaliknya, yang tidak beriman, yang maksiat dan sebagainya. So dengan mindset tu, kalau orang yang beriman ni, sepatutnya dia kena rasa sebaiknya harta tu kat tangan kita lah. Sebab bukan kita punya mindset tu kita nak bermewahan, bukan kita kerja duit tu sebab kita nak dunia, tapi memang duit tu terbaiknya di tangan orang mukmin. Sebab tu hasil daripada orang mukmin ni berharta, macam-macam yang dia boleh buat, berbanding yang kontrol harta tu, apatah lagi kalau kita cakap dalam konteks negara, di tangan orang-orang yang sebaliknya kan. Na'udzubillah. So with that in mind, maknanya sebab duit tu bukan essentially, sebab kadang-kadang kita tengok apa, kenapa kejahatan tu berkait dengan duit, sebab dia berada di duit tu berada di tangan orang jahat lah kan. So kita kena ubahlah benda tu. Bukan duit tu yang masalah, di mana duit tu berada dan siapa yang kontrol dia tu yang masalah. So sepatutnya kita amat jadi positif untuk, sepatutnya kita memang berduit supaya hasilnya adalah yang terbaik, dan juga kita kena support lah duit tu supaya dia pergi kepada orang-orang yang beriman kan. So kena support, saling support di situ kan. So itu nak disimpulkan dalam konteks apa mindset yang terbaik pasal fikir pasal duit ni kan. So itu satu of course kat sini kalau dalam buku ni dia cerita panjang lah pasal ada orang yang anti kapitalism dan sebagainya. So tu satu cerita juga kan. Satu cerita juga, tapi kalau perlu kita boleh cerita, tapi kalau tak, kita just yang tu mindset tadi yang kita sebut tu dah cukup untuk kita sebenarnya untuk rasa macam okay, so as a Muslim, as a mukmin, sepatutnya kita ada mindset macam tu, dan that's enough to go forward lah, insyaAllah. Okay, tu belum nak cerita macam yang saya telah cerita dalam episod yang pertama dulu, dalam konteks kenapa motivasi yang menjadi motivasi saya sendiri baca buku-buku macam ni dan consider benda-benda macam ni. Sebab dalam realiti sekarang, kalau kita nak pun, contohnya yang terbaik untuk anak ke apa kan, contohnya kita nak anak kita dapat opportunity untuk pergi sekolah yang terbaik, dalam konteks bila kita terbaik ni bukan sahaja akademik dunia tu, tapi maksudnya dapat pendedahan bi'ah yang baik di sekolah, murabi cikgu-cikgu yang baik di sekolah, top quality, dan sebagainya, dapat pendidikan Quran juga dan sebagainya. Biasanya zaman sekarang ni dia makan kos, sebab berbanding masuk sekolah kebangsaan, masuk sekolah swasta yang provide benda tu, memang berganda lah kos dia, dan sebagainya. So dengan itu sendiri pun, bila kita nak mengutamakan akhirat kita pun dan anak kita pun, dia memerlukan kos tu. So dia tak boleh diketepikan lah faktor kos tu sebenarnya dalam realiti sekarang. Okay, kat sini dia bawa juga satu contoh yang on the other side. Wallahualam, biasanya yang dengar ataupun yang tengok video macam ni ataupun sesi macam ni mungkin tak tergolong dalam golongan ni, tapi kita kena appreciate juga benda ni. Sebab dia kata okay, kita nak jadi baik, alhamdulillah, bagus, tapi perasan tak ada orang yang opportunity untuk decide nak jadi baik tu terkekang dengan kewangan. Tak tahu aku faham ke tak benda ni. Okay, kalau kita ambil kisah Saidina Umar masa dia jadi khalifah, yang dia tangguhkan hudud dalam musim kemarau, tak silap sebab dia memahami wakil ketika itu wakil ketika itu yang menyebabkan orang memang tertekan sangat, financially, ekonomi, yang menyebabkan ada orang kerana situasi itu menyebabkan dia resort kepada mencuri. So dalam keadilan Islam yang difahami oleh Umar ketika itu, tak adalah masa tu yang dia buat kerana amat tersepit tu kita nak potong tangan hudud tu kan. So itu pembincangan hukum. Tapi pembincangan kita nak bawa ke sini ialah ada situasi yang menyebabkan orang mengambil jalan keluar yang sepatutnya dia pun tahu sepatutnya dia tak buat macam tu, tapi kerana tersepit kewangan. So benda ni pun satu benda yang real sebenarnya dalam keadaan kita sekarang. Kenapa setengah orang dia jadi gitu, dia buat benda tu sebab dia rasa dia amat tersepit. Dan kat sini satu perbincangan juga, maksudnya even kalau kita bincang pasal dakwah, kita kena faham manusiawinya. Kalau kita pergi kepada golongan, sebab kadang biasanya dakwah ni kalau yang kencangnya dia berlaku di IPT, dia berlaku di
tempat-tempat yang agak berada, yang ekonomi stabil kan. Maknanya orang kalau kita pergi macam itu ada saudara duduk kat Damansara ke apa, kadang-kadang masjid dia meriah ni sebelum PKP macam kita lah. Orang memang basically dalam bahasanya ada opportunity untuk decide dia nak mendekati agama ke tidak. Tapi kalau kita pergi kepada orang yang amat tersepit dia nak fikir nak letak makanan atas meja tu pun kena kerja 2-3 kerja dah apa semua tu. Kita nak pergi dakwah kat dia tak boleh nak masuk benda tu sebab kehidupannya dah tersepit. Sekat sini dia sebut, dia kadang-kadang dia tak perasan poinnya dia, tapi dia kata okey, kita sekarang ni menghirup kan oksigen lah, kita kata udara oksigen ni. Kita tak pernah fikir sepanjang hidup ni kan kepentingan oksigen ke apa. Kalau kita jawab exam tu betul lah, tapi maksudnya dalam kehidupan real kita tak terfikir macam mana aku nak ada oksigen ke apa kan. Tak, sebab dia memang ada. Tetapi once kita tercekik kan, ada orang tak tahulah kita tercekik ke apa, ataupun tak tahulah kita terduduk dalam bilik yang kedap udara ke apa, sampai masa tu kita susah nak bernafas, tak ada oksigen. Ketika itu kita akan dioccupy dengan udara oksigen. Maknanya kita nak benda tu kan. Itu satu-satu benda yang akan ada dalam kepala kita. Macam nak dapat udara So dia kata sama dengan duit sebenarnya. Dalam keadaan kita okey ni, kita tak terfikir sangat benda tu efek semua kehidupan kita yang lain. Tapi once kita tersepit, satu-satu bendanya yang ada dalam kepala kita ialah macam nak cari duit. So kalau kita ambil konteks dakwah pun, sebab tu dia kata dalam konteks negara ni, selagi mana kita tak settlekan masalah kewangan orang yang tersepit ni, susah kita nak expect dia ada masa dan opportunity untuk dalam kepala dia untuk fikir akhirat dia. Dia memang tak sempat. Dia dalam keadaan sebab dia hari-hari dia, setiap saat dia macam nak survive. So kita nak kata macam nak jadi soleh apa semua tu, generally speaking tidak adil untuk dia pun. So kita kena settlekan benda tu. So itu satu benda yang quite interesting untuk kita fikirkan lah. Kenapa orang yang terjerat dengan hutang dia boleh buat benda-benda yang tidak rasional. Itu sama. Sampai dia curi duit isteri dia, na'udzubillah. Benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang macam kenapa orang buat macam tu Tapi sebab kita soal tu dalam keadaan kita ni okey, sebab tu kita tak terfikir kenapa aku tiba-tiba nak pergi curi duit isteri. Tapi kalau kita bayangkan kita sendiri dalam keadaan tersebut, kita akan start buat benda yang tak rasional. So kat situ ni satu juga motivasi untuk kita make sure semua kita ni dari awal agak terancang dalam bab kita punya finance lah, supaya dia tidak menjerat kita kan. Kalau dalam konteks Islam pun ada isu fakir dan miskin tu satu bahaya yang menyebab, sebab dia boleh efek agama kita juga Okey. Kalau kita nak bawa juga ni keluar apa yang dia sebut kat sini, sebab buku ni very personal Tapi kalau kita ambil cerita masa Prof Nazari cerita pasal yalah realiti ekonomi tu kan. Sebab dia kata kenapa dulu kita tengok ada satu masa yang panjang dalam sejarah manusia ni, contohnya majikan, contohnya tuan ladang boleh amat baik dan ihsan dan rahmah kepada pekerja-pekerja ladang tu. Tapi sekarang susah nak tengok benda tu. Dia ada isu tersepit dengan hutang tu tau. Contohnya apa Kalau kita ambil contoh yang dekat, nak kata contoh yang dekat yang kita boleh appreciate lah Kalau kita buka restoran, tapi kita just buka lah, kita ada duit, kita buka duit spare, kita buka dan sebagainya. Dalam situasi yang normal kita, kalau kita orang yang baik, dia agak mudah untuk kita berlaku rahmah kepada semua pekerja kita Kalau pekerja kita bos, esok anak saya ada sukan lah, saya pun nak support dia kan. Bagus, tak apa, ambil cuti tak apa kan. Benda tu mudah untuk berlaku kan. Tetapi dia berbeza dengan kalau kita ni, bos ni, orang yang tersepit dengan hutang. Maknanya kita start perniagaan pun dengan hutang. So setiap bulan memang kena bayar. Kalau tak memang habis dia akan efek yang besar financially dan benda yang melarat kemudian. Dia jadi orang macam ni, dia secara tidak sedar dia jadi susah untuk rahmah. Bukan macam kau ni, kau nak kerja betul-betul lah. Aku tiap-tiap bulan kena bayar ni kan. Kalau kau dah satu hari kita kedai ni tutup ke apa, kita dah tak dapat match pendapatan apa semua tu, so dia efek banyak. So itu isu orang yang tersepit dengan financial Dia bukan kadang-kadang berniat jahat untuk jadi jahat, tapi kenapa rahmah tu hilang dalam struktur bisnes dan sebagainya, sebab semua orang tersepit dengan isu duit dan dia kena tekan orang bawah untuk fulfill apa yang dia perlukan So itu jadi norm sekarang sebab tu orang jadi susah lah nak jadi rahmah macam
Tak apa kalau kita tutup kedai satu hari pun kita kurang untung je, ataupun tapi taklah efek sangat. Dia tidak begitu lagi sekarang, sebab sekarang ni semua orang berhutang dan perlu bayar hutang, dan dia kena tekan lah siapa-siapa yang dia perlu tekan untuk fulfill benda tu so itu cerita juga ekonomi kan. So bagi kalau kita ni pun satu benda yang na'udzubillah harapnya kita tidak teruji dengan benda ni. Orang yang amat-amat tersepit dengan benda ni, dia jadi kurang rasional, dan kadang-kadang cara dia treat isteri dan anak-anak pun dia lepaskan kemarahan dekat situ dan sebagainya. Itu pun satu benda juga isu-isunya. Okay, realizing semua benda ni, sebab ni nak cerita pasal why tu kan, nak katanya jadi amat penting untuk kita sendiri kontrol kita punya keadaan kewangan kita dah. Okay. So tapi dia kata kena sedar hakikat benda semua ni tak ada magic cure dan sebab ramai kita suka cari benda tu kan, buat benda ni terus berubah kan. So sebab tu orang pergi kepada benda-benda yang macam skim cepat kaya apa, sebab dia memang nak benda kan. Tapi dia kata tak, kalau kita pergi kepada semua orang yang berjaya ni, dia tak ada magic cure, dia tak ada macam sebab satu benda magic tiba-tiba kita jadi okey. So dia kena something kita kena ubah dalam diri kita sikit demi sikit je. Okay, now kat sini point yang balik kepada ini dia kata jangan jadikan alasan realiti semasa tu yang menyebabkan kita jadi begini. Sebab maknanya jangan menyebabkan semua faktor-faktor luaran ni yang kita menjadi alasan untuk kita kata nak buat macam mana, dah ekonomi teruk dan sebagainya. Sebab dia kata kalau kita pergi tengok again point dia, kalau kita tengok orang successful ni, dia tak pernah keluarkan alasan macam tu. Dia macam kalau situasi tu macam tu, dia akan maneuver macam ni, situasi macam ni dia akan maneuver macam tu. So dia kata kita yang kena control apa yang kita buat, bukan hanya berserah pada takdir lah kalau kita cakap bahasa kita. So itu point dia untuk moving forward. Buku ni akan fokus kepada so apa yang perubahan yang kita perlu buat. Bukan kita tak nak cerita tapi itulah ekonomi sekarang, tapi itulah so itu sebelum pergi pada sub-chapter yang seterusnya, bila tersebut yang tadi tu terperasan juga kalau mungkin kenal kot Aiman Azlan rasanya biasanya kalau orang kenal kot siapa Aiman Azlan tu kan, lebih kurang tertengok dia punya satu post tu bila sebab dia kalau kat Instagram dia buka ada orang soal dan dia jawab ada satu soalan yang agak interesting. Dia kata macam mana nak buat kalau saya dah mencari kerja setahun cari kerja tak jumpa kerja kat ni, apa nak buat? So jawapan dia lebih kurang kata okay, first kena step back dan redefine apa kita maksud kerja. Sebab kalau siapa tahu Ahmad Yazlan ni, dia tak ada kerja tradisional, kerja tetap macam orang lain. Dia tak ada kerja makan gaji kan. Walaupun dia awalnya masa mengaji, masa pergi overseas dulu pun biasanya orang yang ambil course macam tu dan sebagainya biasanya akan balik dan bekerja. Tapi dia chart dia punya passion dan trajectory dia basically macam kerja sendiri lah kan, yang motivational etc. So dia kata sebab interesting jawapan dia tu, sebab kadang-kadang kita tak terfikir macam tu, dan kebanyakan orang kita tak terfikir macam tu. Maksudnya kita fikir kerja tu kena secure something untuk makan gaji dengan orang. So selagi tak dapat tu mencari kerja. Tapi kalau orang-orang yang mindset dia dah berubah walaupun kita mungkin memang nak kerja macam tu yang secure dan sebagainya, tapi selagi tak dapat benda tu, amat banyak benda lain yang boleh dibuat untuk generate income lah, basically macam tu dia punya idea. So quite interesting dalam jawapan Ahmad Yazlan tu, dia kata kena redefine apa yang kita maksudkan kerja tu, apa yang kita nak sebenarnya. Kalau kita nak income, adakah memang hanya satu-satunya cara dalam dunia ni ialah mencari orang yang nak menggajikan kita dan sebagainya. So itu benda yang wallahualam secara peribadi saya amat mengharapkan anak-anak saya jadi orang yang ada mindset begitulah, macam yang bukan tapi kadang-kadang terbayang mencabar juga sebab anak-anak ni dah terbiasa disuap dari kecil kan. Tak tahulah, rasanya macam bila tengok ayah dulu, pakcik-pakcik dulu, kehidupan dia amat berbeza yang menyebabkan dia punya level of independent tertinggi. Teringat salah seorang pakcik yang belajar di US. Masa dia balik, masa tu saya kecil lagi, masa tu ekonomi amat teruk. Maknanya walaupun dia belajar US, dia balik tak ada kerja.
Tapi saya ingat lagi setiap pagi tu sebelum subuh dia dengan isteri dia dah sebab dia tak ada kerja ni, maknanya dia tumpang rumah kita orang kan. Maksudnya dia ayah punya adik. Dia tumpang rumah kita orang. Dan apa yang dia buat ialah dia memang menjual kuih di pasar malam. So pagi-pagi dia ada beli satu kuali yang besar, dia masak apa semua tu. Tak ingat apa nama kuih tu dia buat kan. Tu rutin dia. Maksudnya dan dia pergi cuba sebanyak mungkin sepanjang minggu tu. Pasar malam yang ada opportunity dia masuk, dia jual. Sekarang ni of course dia dah berjaya dalam bidang dia lah, non-destructive testing ke apa, maknanya dia higher skill punya, higher level of skill punya kerja lah basically dalam engineering ni kan, sebab bidang pengajian dia tu. Tapi walaupun dia ada skill tu, bila dia balik tak ada kerja tu, dia bukan jenis orang yang menunggu duduk rumah makan duit mak bapak menunggu kerja kan. Dia jenis macam tu yang terfikir, macam orang yang level independennya tinggi ni, kalau dia tak ada kerja, tak apalah, buatlah kerja. Create kerja tu kan. Maknanya, jual pasar malam. So, satu benda yang masa kecil kita tengok je lah. Oh, pakcik ni. Kita tak connect the dot. Maksudnya, pakcik ni dulu belajar US. Jual pasar malam je. Setengah orang dia fikir macam tu. Tapi, itu antara mindset yang nak kena shift lah. Dan kadang-kadang, saya betul tanya, adakah saya boleh buat ke anak-anak ni kan? Ke anak-anak ni menunggu disuap kalau tak dapat kerja, melepak kat rumah. Adakah begitu? Na'udzubillah lah. So itu, adakah kita macam mana? So sebab sekarang ni pun satu isu juga, kalau ada student kat sini yang dengar ni, satu isu juga dalam konteks apakah peluang yang ada right after graduate, kalau yang dah nak ada graduate dalam keadaan PKP, COVID dan sebagainya kan. So itu pun interesting dan mindset kita bagaimana. Okay, balik kepada buku ni. Subtopik yang last kali dalam chapter yang pertama ni, ni kita akan habiskan chapter yang pertama buku ni. Tajuk dia Don't Let Go of the Wheel. Kalau faham, jangan, wheel ni wheel steering wheel tu lah, jangan lepaskan steering wheel. Tak tahu faham ke tak. Okay, dekat sini dia bawa satu analogi lah, harapnya kita boleh faham lah analogi ni. Kat Malaysia ni ada ke pesawah macam ni, tapi still boleh faham kot. Dia kata okay, bayangkan ada farmer ni, ada petani ni, rutin harian dia macam ni. Dia bangun, dia akan pergi kepada, maknanya rutin kerja dia harian dia akan pergi kepada traktor dia tu, dan dia akan ada pass dia sepanjang dia punya tanah dia tu, untuk sampai ke ujung tu, untuk adalah benda yang dia kena buat kat sini, untuk dia letak benih ke apa benda lah. Ada rutin dia. So dia kata dia akan start traktor dia akan jalan sampai ke sana, dan itu rutin dia. Dia kata bila rutin ni menjadi lama, hari demi hari, bulan demi bulan, sedar atau tak, tanah yang dia lalu tu, sebab traktor ni kalau kita bayang, dia dah jadi macam ada sort of, ada track dia, ada alur kat tayar tu kan, sehingga kalau pun dia lepaskan steering wheel tu, dia start traktor, dia tekan minyak, jalan, dia memang akan sampai kepada point tu, sebab memang tayar tu punya jalan dah ada. So dia macam akan ikut benda tu kan, dia takkan pergi ke tempat lain lah. So dia kata dan itu normal, dia kata normal yang berlaku, dan itulah normal dalam kehidupan semua orang. Dan dia, soalan dia kepada kita ialah, have you let go of the wheel? Adakah kita macam tu? Adakah kita dah macam tu? Rutin kita macam kita ulang benda yang sama sehingga kita jadi macam autopilot, sini. Maknanya adakah kehidupan kita jadi gitu? Faham ke analogi ni? Maksudnya kalau orang dah macam tu, maknanya dia hidup dengan rutin dia, dan dia actually secara sedar atau tak, kita bukan control direction tu, kita follow the direction tu sebab kita dah, itulah rutin kita pergi balik kan. Tak ada apa yang berbeza. So itu soalan dia. Now so dia kata, do you unconsciously do the same daily things and expect different results? So kalau kita dah macam tu, dan harian kita, rutin kita tu basically the same routine every day, lepas tu tiba-tiba kita harapkan perubahan nasib kita, itu satu benda yang tidak rasional lah, dia katakan. So adakah kita dah jadi termometer? So itu again termometer dan termostat. So kita dah jadi tu ke? Maknanya sepanjang, mungkin soalan ni valid untuk orang yang dah bekerja lah, dah bekerja beberapa tahun kan. Adakah kita dah jadi rutin? Sebab kalau kita dah jadi rutin, dan itulah rutin kita harian, kita adakah logik untuk kita expect perubahan yang ketara dalam apa yang kita capai dalam hidup itu kan? Dia akan jadi begitu je lah. Okay.
So dia balik pada analogi tu, dia kata kalaulah orang tu dia masih control steering wheel dia kan, maknanya setiap hari tu dia bukan just lepas dan ikut flow hari sebelumnya. Dia kata perubahan yang kecil pun, maknanya dia start, dia just ubah berapa degree je, maksudnya daripada semalam dia macam ni, esok dia macam tu je kan. Perubahan tu kecil sebenarnya, tapi dia kata sampai ke hujung field tu, sampai ke hujung tanah tu, sebenarnya jarak dia dah jauh dah. Kalau semalam dia macam ni straight je, tapi dia ubah degree sikit je, tapi dia sebenarnya dah kat situ So dia kata sebenarnya kita kena realise kehidupan kita macam tu. Kita kadang-kadang bukanlah ubah drastik sangat diri kita ni kan, tapi kita control steering tu. Maksudnya perubahan yang kecil tu sebenarnya in the end kita bukan perasan impact perubahan kepada hasil di hujung tu amat besar. So jangan lepaskan steering tu. Maknanya kita yang kena detect, jap aku hari ni nak apa, aku nak shift apa-apa ke. Jangan semalam macam tu, hari ni macam tu. Kita sort of kita dah tak fikir apa yang kita nak dalam hidup ni, just jadi rutin. So itu satu benda lah dari konteks mindsetting kita. Everyday pegang steering tu, aku nak apa sekarang, aku nak apa hari ni. Okay, kita shift sikit, kita tengok result dia macam mana. So itu benda ni. So habis chapter 1 ni, dia macam berbau motivasi lah sikit kan. Dia kata okay, of course, sebab ni dia konteks baca buku ni kan, dia kata of course okay, ya, saya faham awak ada macam-macam benda nak buat lah selain daripada baca buku ni kan. Ada lampu nak kena tukar kat rumah, dia buat contoh-contoh begitulah. Dia kata however, yang awak kena sedar ialah, kita dah cerita awal tadi, awak ada sebenarnya tersimpan, kenapa awak start baca buku ni ialah tersimpan untuk merubah journey kita ni kan. Dan benda tu memerlukan komitmen dan memerlukan perubahan yang real walaupun dia kecil. So dia kata sebenarnya serius ke awak nak benda tu? Sebab dia kata kalau serius, istiqomah lah sampai hujung buku ni kan, untuk kita faham semua benda tu kan. Sebab dia kata, sebab biasanya bendanya kebanyakan kita start tu dah okey dah, tapi kita tak istiqomah tu kan. So saya bawa quote ni, dia bawa daripada John Paul DeJoria ni. Tak tahu, mungkin ramai yang tak kenal, saya pun tak kenal siapa ni. Tapi dia ada cerita sebelum ni siapa orang ni dan kenapa dia berjaya. Okay, dia kata macam ni, the difference between successful people and unsuccessful people, perbezaan antara orang yang berjaya dengan orang yang tak berjaya ni ialah, successful people do the things the unsuccessful people do not want to do. So dia kata keberjayaan, kenapa berjaya, apa beza yang ketara antara orang yang berjaya dengan tak berjaya ialah, orang yang berjaya ni dia buat benda yang orang yang tak berjaya tu tak nak buat. Itu je biasanya. Dan maksudnya extra effort ke benda. Maksudnya biasanya perbezaannya yang ketara kat situ. Orang yang berjaya ni buat benda yang orang yang tak berjaya tu tak willing to do, tak nak buat. So termasuk ubah habit tu lah. Dan kat buku ni dia fokus kepada habit tu. Sebab dia kata kebanyakan orang macam mana? Kalau kita tengok orang berjaya, kita tengok sejarah dia, kadang-kadang biasanya kita dari luar, kita akan perasan dia boleh lah sebab masa tu ada ni berlaku dan dia untung kat situ kan. Kita fokus kepada macam soalannya macam dah rezeki, nasib dia baik kan. Tapi sebenarnya orang yang mengkaji orang ni, dia akan tengok perbezaan dia datang dari habit tu, yang benda tu yang menyebabkan dia berada di tempat yang terkena, orang kata apa, being at the right place at the right time tu kan. Biasanya benda tu datang dengan habit yang datang sebelum tu. Dia bukan macam orang tu melepak, malas, tak apa-apa, tiba-tiba rezeki datang dari langit. Dia tak pernah berlaku macam tu kan. Begitu. Now let's take a look at where you are in your life and where you want to go. So chapter yang kedua yang kita akan cover mungkin minggu hadapan atau minggu seterusnya ialah foundation for all success. Dia akan pergi pada apakah sebenarnya foundation yang penting, yang paling penting, yang dia akan pergi pada why dan semua itu untuk sukses. So yang first chapter ni more kepada menyedari hakikat aspek-aspek luaran yang menyebabkan kenapa orang sekarang ni rasa macam hidup ni dah sibuk dah, busy dah ni, kenapa situasi kita ni tak berubah dan sebagainya. Dia nak kata memang ada benda yang menyebabkan benda tu berlaku, kita kena realise benda tu.
Realise benda tu, kemudian ada dua benda yang kita kena take away lah. Satu ialah jangan ingat kita buat kerja lama kita akan dapat hasil yang lebih banyak, sebab reality tu begitu. Kedua, kita kena jadi orang yang bukan jadi mangsa keadaan lah. Dan maksudnya betul reality macam tu, tapi dalam reality macam tu pun ramai orang yang boleh berjaya. Of course lagi ramai yang tak berjaya lah. So apa yang membezakan mereka ialah action yang mereka ambil dan habit mereka yang mereka ada dalam diri mereka lah. Dan harapnya kita akan cover benda-benda tu dalam chapter-chapter yang akan datang, untuk insyaAllah kita dan family dan anak-anak kita juga, untuk kita insyaAllah, of course kita dengan apa orang kata, dengan cita-cita yang lebih besar kan. Berjaya bukan hanya di dunia tapi dunia dan akhirat. Apatah lagi sebenarnya, macam yang saya ada kongsikan awal masa episod pertama tu, habit ni habit yang sama sebenarnya. Kalau kita tengok apakah habit, semua para sahabat tu berjaya kan. Of course kadang-kadang kita just nak ambil contoh Abdul Rahman bin Auf dan Osman, tapi itu berjaya financially lah. Tapi kalau kita ambil semua kan, Abu Bakar, Umar dan sebagainya, dia ada trait yang sama sebenarnya dalam konteks controlling their own life kan. Dia bukan macam follow the flow sahaja dan sebagainya. That's what make them great, macam great of the great lah, sahabat tu kan. InsyaAllah itu antara benda-benda yang kita nak cuba cover, dan kita dah habis chapter yang pertama, roughly pukul 9 Alhamdulillah. So semoga ada manfaatnya lah perkongsian ni. Of course bila kita baca buku macam ni, dan especially biasanya kita nak terus kepada, so nak buat apa ni kan, macam nak tambah duit, setengah orang dia macam tu kan. Tapi kalau kita rajin baca buku-buku macam ni, kita akan perasan template dia sama. Sebab orang yang dah berjaya tu, dia akan perasan, dia akan faham, apatah lagi orang yang mengkaji orang berjaya, dia akan faham dia bukan bermula di situ, dia bukan bermula dengan how. Salah seorang sahabat, ataupun sebenarnya dulu dia anak usrah saya, dia Perancis, dia pun dia agak kritikal dengan benda ni lah, sebab dia antara orang yang sekarang ni dengan bisnes dia apa semua kan, dia agak boleh kata pakar lah dalam bab financial, dalam bab generate wealth yang banyak dan sebagainya. Dia selalu irritated bila orang selalu tanya dia macam nak berjaya tu, dan orang nak jawapan nak buat apa, nak letak duit kat situ ke, duit kat situ. Dia kata masalah orang kita ni, dia cakap dalam konteks Melayu dan even konteks orang Islam, dia kata kita punya mindset tu tak betul. Macam nak tambah duit, ni cerita financial dia sikit lah. Sebab dia punya concern ialah, kalau awak tak ubah cara hidup awak, saya bagi awak 1 juta sebulan pun tak cukup sebenarnya. Sebab cara awak punya isu ialah awak punya bocor ni besar sangat. So tambah macam mana pun dia bocor besar. So awak kena reti urus hidup supaya perbelanjaan tu tak macam semua benda pun nak apa kata, membazir dan sebagainya. So dia ada benda yang sebenarnya kita kena balik dulu. Sebenarnya apa yang kita nak dan apa foundation dia. So biasanya orang yang berjaya ni dia settle kat situ dulu. Sebab tu dia ke depan tu trajectory dia bagus kan. Dan kita ni kalau kita tak settle benda tu, kita just nak tahu benda-benda yang ada hujung macam mana nak capai satu benda tu, sebenarnya dia tak membantu tanpa kita sedari lah. Wallahualam. Tu sekadar perkongsian untuk pagi ni, harapnya adalah manfaatnya, dan insyaAllah saya akan kongsikan pula bab yang kedua pada episod yang akan datang. Bab kedua ni panjang juga ni, dan dia ada beberapa benda yang quite interesting lah sebenarnya dalam konteks macam ni kita nak gali. Sebab kita sebenarnya kadang-kadang very theoretical juga bila kita cakap why ni kan, tapi dia sepatutnya very bukan emotion, dia very deep punya benda tu yang menyebabkan orang tu boleh sanggup commit to the past sampai berjaya kan. Kita akan bincang benda tu pada episod yang akan datang insyaAllah, pada sesi yang akan datang. Harapnya ada manfaatnya lah. So ada apa-apa ke daripada pendengar? Sekiranya ada, sekiranya tidak ada, InsyaAllah kita akan berakhir di sini pada perkongsian pada pagi ni. Dan insyaAllah nantikan pada sesi akan datang lah untuk dia akan start masuk. Sebab ini mukadimah dia, introduction dengan episode bab 1 ni masih lagi mind setting yang besar kan. Of course bab 2 tu pun still mind setting, tapi dia dah masuk kepada spesifik items yang kita kena tengok dalam diri kita dan apa yang perlu dibetulkan lah. Okay, insyaAllah. Wallahualam.
kita tangguhkan di sini sesi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi di sesi akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.